mudah-mudahnya kalau siapa tak faham kitab risalah bagi Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, bagi saya lah, orang tak faham kitab risalah Imam Syafi'i, maka orang tu boleh kata tak fahamlah Al-Quran dan Al-Hadis. Lebih lagi di dalam tajuk memahami, nak fahami hukum syarak yang 5. Hukum syarak yang 5. Inilah jadi punca, jadi kucak-kacir di dalam fatwa agama. Kucak-kacir di dalam masalah faham agama. Kerana tak boleh nak faham betul-betul kehendak Allah, tak boleh nak faham betul-betul kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana tak memahami cara-cara. Kita tidak ada tangga nak naik pergi faham tu, kita tak ada cara. Cuba kita baca ulama kita di dalam ulumul Quran pun baik, di dalam usulul fiqh pun baik. Dia membahagi akan Al-Quran dia. Al-Quran ni ada berapa bahagian? Ada bahagiannya bahagian lafaz. Al-Quran ada berapa bahagian lafaz dia. Dan Al-Quran bahagian makna dia. Ada berapa bagai tajuk Al-Quran yang kembali kepada makna dia. Berapa? Kita tahu ada berapa bagai. Kalau orang faham Al-Quran, dia nampaklah gambaran dia. Kalau betul-betul orang kembali kepada Al-Quran sukan, dia nampak gambaran dia. Al-Quran ni ada berapa bagai ke semua dia bercakap. Hubung kait dengan makna dia. Kita tak gambar pun, kita tak tahu pun. Ada berbelah-belah bagai. Ada Al-Quran yang umum dikandaki dengan umum. Lapa Al-Quran umum dikhandakinya khusus. Ada Al-Quran tu umum tapi ditaksiskan. Ada Al-Quran hak mutlak tidak dikaitkan. Ada Al-Quran hak mutlak dikaitkan. Banyak kena faham kita. Begitu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh mudah, Rasulullah kata kullu bid'atin dalalah. Itu contoh yang terang-terang. Orang yang tak faham hadis, orang yang tak faham cara kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak faham makna pada syarak, tak faham makna pada istilah, maka sini jadi kucak-kacir di dalam masalah faham hadis. Dakwah saja di dalam memahami hadis, di dalam berpakai dengan hadis. Memang Rasulullah kata kullu bid'atin dalalah. Itu di antara min siyaril umum, setengah daripada sirah umum. Semua bid'ah adalah dalalah. Tapi bagi kita ahli sunnah wal jamaah, kalau yang pandai baca, cuba baca di dalam mudah, sangat-sangat mudah. Kembali kepada huraian hadis ini di dalam Fathul Bari bagi Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita dapat jelas. Tetapi yang jadi kelirunya, oleh kerana kita tak mau cari penjelasan yang jelas, kita tak mau cari yang nyata, yang jelas. Dua, satu kita kena tahu, adakah tiap-tiap kullu, tiap-tiap umum dikandaki dengan umum. Itu satu tajuk yang penting. Bila kata kesemua, tak ada langsung pakai kesemua habis, tidak ada yang setengah-setengah daripadanya, tidak diistisna, tidak dikecualikan. Adakah begitu? Yang kedua, apakah kehendak Rasulullah dengan kata bid'ah? Bid'ah kat sini bid'ah syar'iyah ke bid'ah lughawiyah? Mesti kita kena kat situ baru boleh kita tentu. Ataupun dengan kata lain, apa kehendak Rasulullah dengan kata kullu bid'atin? Bid'ah itu apa kehendak Rasulullah? Rasulullah bercakap dengan lidah dia ni, lidah syarak ke ataupun lidah lughah? Di dalam bid'ah ini lughawiyah ke bid'ah syar'iyah yang Rasulullah kehendak?
Maka nak menentukan ini kehendak Rasulullah bid'ah lughawiyah ke bid'ah syariah, berhajat kepada adillah-adillah yang lain, berhajat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Cakapan Rasulullah hubung kait dengan hak ni, perbuatan Rasulullah hubung kait dengan hak ni. Sebab itu ulama kita mudah ya. Kalau bid'ah ini, kalau Rasulullah kandak kata bid'ah lughawiyah, bid'ah pada lughah, benda yang direka, tentulah Rasulullah kandak bid'ah. Kalaulah bid'ah sini Rasulullah kandak bid'ah lughawiyah, tentu hadis ini dia panggil amun makhsus, bagaimana berkata oleh Imam Nawawi di dalam syarah Muslim. Semua tapi disepikkan. Tiap-tiap bid'ah adalah sesat, iaitu bid'ah perkara yang direka, yang tidak ada dalil pada syarak, yang tidak ada asal, tidak ada adillah, tidak disokong, tidak ditunjuk oleh adillah syar'iyah. Ataupun dengan kata lain, perkara yang direka yang bertentangan, yang berlawan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, sebagaimana yang dipaham oleh imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Itu dia kata ma uhditsa mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fahiya al-bid'atud dhalalah. Itu bid'ah yang sesat. Itu bid'ah pada lughah. Iaitu bid'ah yang bercanggah dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun kalau kehendak Rasulullah, bid'ah itu bid'ah syar'iyah, bid'ah pada syarak, ya itu kullu di situ dipakai dengan secara umum, tidak ditaksiskan. Semua bid'ah pada syarak adalah sesat, iaitu tiap-tiap perkara yang tidak ada dalil pada syarak, tiap-tiap perkara yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sama ada yang baru ataupun yang lama, sama ada yang dulu ataupun yang kemudian, maka itu bid'ah kesemuanya. Kalau ada dalil pada syarak walaupun baru, maka tidak dibilang bid'ah syar'iyah. Itu ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Supaya tidak melewat masa tu tidak jauh sangat, untuk meluasi masalah-masalah ataupun untuk lebih jelas masalah bid'ah, cubalah baca kitab yang ditulis oleh seorang daripada ulama al-allamah, ulama Yaman. Kitab yang dia tulis nama apa saya tak ingat, nama tajuk al-bid'ah, dan yang paling belakang yang paling luas iaitu kitab Tahqiqul Bid'ah yang ditulis oleh seorang pada tokoh ulama kita ahli sunnah daripada al-Yaman rahimahullahu ta'ala. Begitulah saja yang saya boleh sampai pada malam ini, sikit sebanyak dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan tadi yang baik adalah daripada Allah, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah dan silap itu adalah daripada kelemahan diri saya dan daripada gangguan syaitan ke atas saya, dan sama-sama kita minta Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua kesalahan dan kesilapan kita yang dulu dan yang sekarang dan yang kemudian. Mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di dalam golongan mereka yang dirahmati olehnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.